Dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak sembang pasal sebuah pasukan bola sepak yang telah terperangkap dalam gua selama 17 hari. So macam mana cerita dia? Jom kita tengok. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam segmen Pala Bola Misteri pada kali ini, kita nak sembang pasal sebuah pasukan bola sepak yang telah masuk ke dalam gua. Lepas tu mereka ni terperangkap dalam tempoh 17 hari. Tapi sebelum tu, Alhamdulillah kita telah mencapai 80,000 subscriber. InsyaAllah kita akan umumkan giveaway dalam masa yang terdekat. Perkara ni jadi pada 23 Jun pada tahun 2018. Ada satu pasukan bola sepak yang bernama Wild Boar dekat pasukan Thailand. Kalau translate dekat bahasa Melayu ni, nama kurang sopan sikit lah. Tapi dekat Thailand mungkinlah nama ni kemah. Depa ni telah masuk ke dalam satu gua yang bernama Tam Luang dekat wilayah Chiang Rai. Yang masuk ke dalam tu adalah 13 orang, 12 orang pemain termasuk seorang jurulatih yang berusia 25 tahun yang bernama Eka Paul Chantawong. Yang masuk dalam gua ni lebih kurang umur 11 sampai 17 tahun lah. Dan apa nak tahu sebab apa depa masuk gua tu? Sebab mereka nak sambut birthday. Sambutlah dekat restoran ke, dekat padang training ke, dekat mall ke. Ni pergi sambut dalam gua mat. Tapi itulah benda nak jadi kan. Dan mereka masuk gua ni bukan sebab kalah lah. Mereka tetap masuk ke dalam gua tu tahu. Walaupun dekat depan pintu gua tu ada dah tulis amaran dekat situ. Sebab waktu tu adalah masa angin monsun. So memang kerak hujan lah mat. Gua ni kalau hujan memang ayak masuk lah. Lagi teruk kalau hujan lebat, ayak boleh tenggelamkan terus dalam gua tu. So memang bahaya. Tapi mereka ni tetap berdegil juga untuk masuk ke dalam gua untuk sambut birthday. So lepas habis training, depa pun pilah beli makanan banyak-banyak untuk celebrate dalam gua tu. Lepas tu depa masuk ke dalam gua. Tapi secara tiba-tiba ketika depa ni celebrate, tiba-tiba hujan lebat berlaku. Dan bukan depa ni tak lari keluar. Depa masuk gua ni bukan masuk dekat-dekat tau, depa masuk dalam. Jarak daripada pintu masuk sampai ke tempat depa tu lebih kurang 4 km. 4 km ni dekat lah kalau naik motor. Tapi dalam gua memang jauh lah 4 km. Dengan laluan yang sempit dan berliku, jarak 4 km tu adalah jarak yang sangat jauh lah. Lagi-lagi bila hujan lebat berlaku, ayat deras masuk. So mereka ni tak sempat lah nak keluar daripada gua tu. So mereka ni terperangkap dekat situ. Dan kehilangan mereka ni dikesan pada waktu maghrib. Waktu tu jurulatih pasukan Wild Boar, dia ni mendapat lebih daripada 20 miss call tau. Lebih kurang 7:30 malam lah time tu. Semua parent call tanya mana anak mereka tak balik-balik lagi kan. Untuk pengetahuan apa, jurulatih yang join mereka masuk dalam gua tu adalah penolong jurulatih. Yang mereka call ni adalah jurulatih lah. So jurulatih yang tak tahu mana mereka masuk gua ni pun pening kepala lah. Tak tahu dia nak buat apa kan. Lalah kali dia cadang dia nak call semua pemain dia. Dia call seorang-seorang lah. Semua tak jawab. Kecuali seorang je pemain dia yang angkat telefon. So macam mana? Apa pelik kan, dekat gua ada line kan. Sebenarnya seorang player ni, dia ni tak join mereka masuk dalam gua. Dia ni tak join bukan sebab dia tak kawan dengan mereka. Bukanlah sebab dia fan team lain. Tapi disebabkan lepas habis training, dia ni bukan main training nak geret lah. Mak dia main hantar. So bila habis training, mak dia main ambil. So memang tak ada cal lah nak keluar dengan mereka. So bila ketua jurulatih tu call dia bagi tahu yang depa ni plan nak celebrate birthday dekat dalam gua. So bila tahu benda ni, ketua jurulatih tu pun terus call parent bagi tahu dekat depa dan semua bergegas ke gua Tam Luang tu. Dan depa nampaklah dekat situ ada basikal-basikal yang tertinggal dekat depan pintu gua tu. Dan yang lagi panik, depa nampak air deras masuk ke dalam gua. Bila tengok situasi macam ni, takkanlah depa sendiri nak masuk. Walaupun depa sayang anak depa. Kalau depa masuk, depa nak tambahkan jumlah masa je, lagi menyusahkan. So depa ni pun laporkanlah kepada pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa pun bergegaslah datang ke gua tu. Cubaan pertama, waktu tu pihak tentera penyelam, mereka ni cuba untuk selam masuk ke dalam gua. Sebab waktu tu ayak memang penuh ramat dalam gua. Tapi waktu tu memang susah disebabkan waktu tu ayak gua memang keruh gila disebabkan bercampur dengan lumpur. Kira mereka pakai torchlight dalam ayak pun memang tak nampak apa. So waktu tu lagi bahayalah kalau mereka cuba masuk. Dan nak tambah buruk lagi, keadaan hujan yang tak berhenti membuatkan proses penyelamatan tu terpaksa dihentikan dalam tempoh 4 hari tau. Sebab waktu tu hujan memang lebat gila dan ayak semakin banyak masuk ke dalam gua. Dan dalam masa 4 hari, mereka pun fikir macam-macam jalan penyelesaian juga. Dan banyak juga pihak penyelamat datang untuk selamatkan mereka. Dan selama 4 hari menunggu, mereka ada letak anjing pengesan untuk cek dekat mana kedudukan budak-budak tu dalam gua. Tapi tak dapatlah sebab dinding gua ni tebal sangat. Anjing pun tak dapat bau. Dan mereka guna drone dan macam-macam lagi cara untuk cuba tengok keadaan dalam gua macam mana. Sebab kalau mereka nak masuk, mereka kena tahulah keadaan macam mana. Tapi mereka still tak dapat lagi lokasi yang sebenar budak-budak tu duduk kat mana. Dan bila mereka tengok peta dalam gua ni, mereka menjangkakan yang budak-budak ni duduk dekat Pattaya Beach. Pattaya Beach adalah satu lokasi dekat dalam gua yang boleh dikatakan paling tinggi lah. Dia ni dipanggil Pattaya Beach disebabkan kalau ayak masuk, dekat kawasan tu memang nampak macam pulau. Disebabkan keadaan batu dia yang tinggi, so ayak tak dapat capai.
So bila mereka dah target budak-budak tu duduk situ, so operasi penyelamatan pun dijangkakan akan bermula. Dan mereka juga ada pam air ni keluar daripada gua tau, dalam usaha untuk mengurangkan air dalam gua. Walaupun ramai yang mengatakan usaha ni hanya sia-sia, tapi bagi aku usaha ni memang betul-betul penting lah. Tak kira lah ayat banyak dalam gua tu taruh mana, selagi boleh buat keluar, selagi itulah kita buat keluar. Ramai yang terlibat dalam usaha penyelamatan ni. Penyelamatan ni bertaraf antarabangsa tau. Dan pada 30 Jun 2018, pihak penyelamat telah sambung operasi depa sebab tentu hujan berhenti. Dan sehari kemudian depa ni berjaya juga tiba dekat tempat yang depa jangkau budak-budak duduk situ, iaitu dekat Pattaya Beach. Tapi sayang apa yang mereka jangkau tu meleset. Sebab apa? Sebab bila mereka sampai dekat Pattaya Beach tu, seorang pun tak ada. Mana kata mangsa-mangsa bukan duduk dekat situ lah. Dan waktu tu nak tambah parah lagi, pihak-pihak penyelamat ni, mereka punya bekal oksigen ni dah semakin sikit. Dan dekat sini ada yang hampir give up tau. Bukan mereka give up nak balik terus tau, tapi mereka ni give up sebab mereka nak patah balik nak ambil oksigen, lepas tu mereka nak main balik. Tapi jadi renyah lah mak, mereka dah masuk dalam dah. Tapi bila fikirkan keadaan oksigen semakin sikit, ramai juga fikir mereka ni kena patah balik. Tapi waktu tu ramai juga bertegas yang mereka mau kekal untuk teruskan operasi ni. Sambil waktu tu kebetulan dekat Pattaya Beach tu ada satu ruang terbuka sikit dekat gua tu, membuatkan mereka ni boleh ambil nafas oksigen yang segar daripada luar. So seorang-seorang lah bernafas dulu, ambil oksigen yang cukup dulu sebelum mereka teruskan perjalanan. Dan tak jauh daripada situ, lebih kurang 400 meter. Jauh jugalah. Akhirnya mereka berjaya jumpa juga 13 orang yang terkandas dalam gua ni lebih kurang dalam pukul 8.20 malam. Mereka ni dijumpai dalam keadaan mamai-mamai. Lama duduk dalam gua gelap, memang tak tahu mat malam ke pagi ke. So memang mereka ni blur lah, mereka pun tak tahu mereka duduk berapa lama dalam gua tu. Dan ramai sebenarnya terkejut yang budak-budak ni boleh survive lama juga dalam gua ni. Dan mereka tanya juga macam mana budak-budak ni boleh survive. Dan budak-budak ni bagi tahu yang jurulatih mereka ni ada ajak satu teknik meditation, iaitu senang cerita teknik untuk hang tenangkan diri hang, untuk hang bernafas dengan tenang tak kira lah hang dalam situasi macam mana pun. So benda ni lah yang membantu mereka untuk terus kekal tenang dan untuk terus hidup. Mereka minum air banjir yang ada dekat sekeliling mereka time tu. Dan bila dah jumpa tu, semua happy lah mat. Dah lega lah kan dah jumpa budak-budak tu. Mak ayah mereka pun yang mula-mula sedih gila dan hampir putus harapan dah. Lepas tu happy lah bila dapat kabar gembira yang anak mereka ni masih selamat. Dan masa-masa pun diberikan bantuan lah daripada segi kesihatan dan juga pemakanan. So bila semua dah okey, mereka ni plan nak keluar gua. So ni jadi masalah baru pula. Pihak-pihak penyelamat yang masuk ke dalam gua ni, sejauh sampai dekat mangsa-mangsa ni, semua ni adalah orang yang berkemahiran tau. Maksudnya mereka ni memang mahir dalam menyelam. Yang masalah dia, mereka kalau nak keluar balik tu senang. Hak mangsa-mangsa ni, mereka mana pandai berenang. Kalau pandai berenang pun, menyelam pun belum tentu pandai. So tu satu lagi masalah. Dan masalah ni lah yang membuatkan mereka ni duduk dekat situ dekat berhari-hari juga. Semata-mata fikir idea macam mana nak keluarkan mereka ni daripada gua. Ada beberapa idea juga tercetus tentu. Ada yang kata tebuk lubang daripada atas gua lah supaya mudah untuk keluarkan mereka. Tapi masalah dia, orang-orang luar tak tahu lokasi yang sebenar mereka dalam gua. Ada cadangan nak tunggu monsun habis dulu lah. Waktu tu dah masuk bulan 7. Monsun ni habis bulan 10 tau. So lebih kurang kalau mereka nak keluar dengan selamat betul-betul, kena tunggu lebih kurang 3 bulan lagi mat. Nak tahan 3 bulan dalam gua tu boleh sebab mereka ni ada sumber makanan. Doktor pun boleh masuk cek. So kesihatan dan juga pemakanan mereka ni boleh terjaga. Tapi daripada segi mentality tu, boleh ke mereka tahan dalam gua selama 3 bulan? Dan akhirnya selepas lama fikir, mereka pun membuat keputusan untuk terus bawa je mereka keluar daripada gua ni. Dan sebelum tu mereka ajak cara guna topeng penyelam dan juga alat pernafasan. Untuk memudahkan lagi kerja mereka ni bagi ubat penenang kepada mangsa supaya mangsa-mangsa ni tak panik ketika operasi penyelamatan. Senang cerita mereka bagi budak-budak ni hayal lah. Bila hayal senang lah sikit mereka nak bawa kan, tidak gerak-gerak lagi. Tapi sayang mat, walaupun mereka plan dengan cukup baik, ketika operasi penyelamatan ada seorang juga terkorban, iaitu seorang pesara Angkatan Tentera Laut yang bernama Saman Kunan. Dia ni meninggal disebabkan kekurangan oksigen lah tentu. Dan dia ni adalah seorang pesara yang banyak pengalaman. So waktu ni dia berfikir, kalaulah Saman Kunan yang berpengalaman ni pun kena juga, mereka pun tak mustahil boleh mati dalam gua tu. So mereka ni pun nak mempercepatkan lagi lah operasi penyelamatan. Kematian Saman Kunan ni menjadi semangat kat mereka untuk mereka ni menamatkan misi dengan lebih cepat. So kira mereka buat untuk Saman Kunan lah. Dan memang mereka kena buat cepat disebabkan waktu tu oksigen semakin rendah. Waktu ni orang yang paling rasa bersalah dalam hal ni mestilah jurulatih pasukan Wild Boar yang bawa pemain-pemain dia masuk ke dalam gua tanpa kebenaran waris. Dan disebabkan dia lah, mereka ni terpaksa bertekus lumus masuk ke dalam gua semata-mata untuk selamatkan mereka. Dan ada juga yang terkorban disebabkan mereka. So waktu ni memang dia rasa bersalah gila. Dan disebabkan kemungkinan
kemungkinan dia rasa kut-kut lah kalau tak sempat nak keluar gua, ataupun dia mati dalam gua, dia tak sempat nak minta maaf. Dia tulis surat, Mat. Dia tulis surat kepada family, kepada pemain-pemain dia yang bagi tahu dia ni minta maaf. Waktu ni rasa sedih jugalah. Dan beberapa waktu selepas tu, jurulatih ni mendapat perkabaran iaitu dapat surat yang mak ayah depa ni dah maafkan dia. Bukan senang, Mat, nak maafkan orang, lagi-lagi bab anak ni. So waktu ni semua makin bersemangat lah untuk keluar daripada gua tu. And pelan-pelan operasi penyelamatan pun berjalan dengan sangat baik, dan seorang-seorang akhirnya berjaya dikeluarkan daripada gua juga. Dan selepas dia dikeluarkan daripada gua, depa ni dikejarkan ke hospital. Boleh kata average semua player time tu hilang berat dalam 2 kilo tau. Dan akhirnya pemain-pemain daripada pasukan Wild Boar ni berjaya juga diselamatkan oleh pihak berkuasa, dan terima kasih juga kepada semua yang membantu. Dan kalau hangpa nak tahu, ada beberapa pihak luar juga yang membantu tau. Contoh macam Elon Musk. Elon Musk yang owner Tesla tu, dia pun nak tolong juga tentu. Waktu tu dia suruh jurutera dia buat satu kapal selam kanak-kanak untuk tolong kanak-kanak dekat Thailand tu. Dah buat dah hantar dah dekat Thailand. Lepas tu tak boleh gunalah disebabkan faktor keselamatan. Mungkinlah Elon Musk ni tak tengok dulu keadaan gua tu macam mana. Presiden FIFA juga iaitu Gianni Infantino jemput 13 orang yang terlibat ni dan juga pihak penyelamat untuk saksikan aksi Piala Dunia final yang berlangsung pada tahun tu. Tapi waktu tu depa tak sempat recover, depa tak sempat lah nak pergi, depa tengok kat TV je lah. Dan satu lagi iaitu kelab Manchester United. Ni bukan aku tambah lah, memang ada. Manchester United telah menjemput semua mangsa yang terlibat ni untuk saksikan perlawanan Manchester United secara live dekat Old Trafford. Baguslah Manchester United, tapi aku takut depa tu lepas tengok game MU masuk gua balik je. So itulah cerita pasal 13 orang pemain bola sepak yang terperangkap dalam gua selama 17 hari. Dan operasi penyelamatan untuk menyelamatkan mereka sudah pun berjaya. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Dan pengajaran dalam video kali ini, kalau nak buat apa-apa, fikir dulu, jangan fikir seronok je. Dan itulah video kali ini, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.